Apa akan menular? Mati pucuk. Oh, okay, welcome back to episode Borak Pak and Ma, podcast bawah majalah Papa and Mama. Hari ini kita bersama dengan doktor yang pakar tentang sakit tuan. Doktor boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Ismail Tambi. Dikenal sebagai Dr. Ismail Tambi, pakar sakit tuan, pakar andrologi, macam-macam lah. Ini berkaitan dengan sains perubatan tentang kesihatan mutlak lelaki. Sakit tuan, kita selalu dengar sakit puan. Betul. Sakit tuan ni orang macam, dia macam tabu sikit kan doktor? Sekarang saya nampak trending dah bagus. Ya, people are aware, tahu tentang semua ni lah. Tapi yang saya khawatir sekarang ni kan, ada banyak pula agensi-agensi yang mengambil peluang. Kesempatan dalam kesempatan, kesulitan. of course. Jadi macam-macam lah. Sekarang you buka Instagram, you buka internet, macam-macam cara rawatan-rawatan yang mengarut yang bukan-bukan, yang tak masuk akal semua keluar lah. Ya, tentang guna ultrasound, ambil darah pula injek kat dalam kita Urut punya. tu, is it work? Macam-macam lah. Oh, okay. Bukan macam tu. Sebenarnya soalnya di sini kan, bukan benda tu yang sakit. Diri anda yang sakit ni. Diri anda sebagai manusia yang sakit. Bukan benda Allah yang ada kat situ tu, bukan. Oh, so doktor sebagai pakar, kenapa dia boleh sakit macam tu? Okeylah. Ini berputar kepada gaya hidup kita tau. Okay. Ya, memang kita dah dianugerah Tuhan serba-serbi cukup. Fungsi sempurna, semuanya hebat, bagus dan sebagainya. Tapi mungkin yang kita tak sedar tau. Ya, kata orang tahu sajalah kan. Macam-macam penyakit yang kita dapat tu kerana apa? Kerana kita tak sedar. Kita tak mau terima, kita tak ambil berat tentang kesihatan. Ya, anda bayangkan kalau kita cakap tentang mati pucuk, anda bayangkan mati pucuk. Apa maksud dia? Anggota kelamin lelaki tak berfungsi, tak dapat berfungsi. Kalau ikutkan, kita dilahirkan mempunyai anggota kelamin yang berfungsi, tapi tak dapat berfungsi. Apa sebab? Kalau kita tinjau, kita akan dapati mereka yang kena kencing manis. Anda bayangkanlah, kencing manis ni biasa. Siapa tak ada? Tanya je lah. Memang kita nampak memang kadar kencing manis negara kita memang tinggi. Apa akan menular? Mati pucuk. Oh, That's right. related? Betul, ada relationship. Apa sebab? Anda bayangkan, kena kencing manis, urat saraf anda tergendala. Apabila urat saraf tergendala, jalanan darah anda pun tak sempurna. Habis itu dalam macam tu, tahap hormon anda, hormon syahwat anda yang Tuhan beri kepada kita ni dah mula menurun. Jadi kita akan dapati, lama-lama kita rasa letih, lemah, lesu. Semangat syahwat tu dah mula menurun. Kita tak dapat mencapai apa yang kita perlukan untuk kita berintimasi dengan pasangan kita. Lama-lama benda tu pudar lah. Ya, kencing manis. Okey, macam-macam penyakit yang lain. Ya, 3 serangkai yang anda pernah dengar lah, kolesterol lah, tekanan darah tinggi lah, macam-macam dan sebagainya. Kesudahannya, memang itulah dia. Masalah mati pucuk. Okay, so ada dua benda yang macam menjadi tanda tanya sekarang. Ya. First, kita nak tahu juga mati pucuk tu dia ada berkaitan dengan umur atau tidak? Okey, kita tak nafikan lah. Ya, apabila umur kita meningkat, kemungkinan perkara itu berlaku memang ada. Tapi, kadang-kadang kita rasa janggal tau. Macam saya dah kendalikan berpuluh ribu kes tau. Kalau tanya dengan saya, doktor, lelaki yang umur macam mana katnya? Kalau macam 60, memang ada ke? Saya cakap memang ada. Tapi yang normal ada ke? Ada. Macam mana yang 70? Ada juga. Kalau umur 70 pun kemungkinan 70% akan mengalami masalah ni. Tapi yang sihat ada. Kalau tanya dengan saya, klien yang paling berumur yang saya pernah kendalikan umur berapa? 92. Paling muda? Paling muda 22. 22 tahun, babe. 22 tahun. 22. Kau tanya dengan saya, ini semua ekstrim lah, ekstrim. Pasal apa? Bayangkan, yang 92 tu memang terror. Daripada kecil lagi, daripada dia muda-muda lagi, memang kata orang tu tak boleh kita cakap lah. Memang terror lah. Hebat sangat lah. Ya, sampai ke tua. Macam playboy yang punya
owner dulu kalau you pernah dengar, kan? Dia pun dah tak ada lagi. Tapi bayangkan, ya, sampai sudah dia memang terror. Maksud saya macam itulah. Yang terror daripada awal sampai kesudahannya. Tapi ada juga yang terror, kesudahannya ada masalah. Apabila kita tinjau, kita dapati ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, perut dia boncit lah, tak pernah buat senaman lah, merokok, minuman keras lah. Merokok pun ada Yes. related juga. Jadi gaya hidup kita Gaya ni yang hidup. mustahak sebenarnya lah. Ya. Okay, let's say kalau orang tu muda, tapi macam mana dia nak dapat detect yang dia tu sebenarnya ada masalah mati pucuk? Okey, kebanyakan kita ni tidak akan tahu. Cuma kita dapat gambaran ataupun penghayatan tentang fungsi ereksi kita. Macam kebanyakan lelaki akan dapati mudah teruja. Tengok benda yang menyeronokkan, mudah teruja. Tindak balas ketegangan tu akan berlaku. Scary. Itu nombor satu. Nombor dua, dia akan dapati bangun pagi, mesti ada morning wood. Mesti. Tak semestinya lah. Ikutlah kan. Kalau dia letih, lesu, penat mungkin tak ada. Tapi dia tidur awal, tidur nyenyak, tak bangun. Ya, bangun, memang benda tu pun bangun dulu. Lebih kurang macam itulah. Dan ialah kalau diusik dan sebagainya, ada tindak balas dan sebagainya. Macam itulah. Jadi itu menandakan yang sistem dia tu aktif, berfungsi. Yalah. Jadi kalau kita tinjau dari segi amalan menyentuh anggota kelamin tu, lebih 90% lelaki memang ada mengamalkannya, menyentuh anggota kelamin. Sengaja tak sengaja ke apa ke, memang tindak balas berlaku, macam-macam keadaan akan berlaku. Jadi itu menandakan everything is okay lah. Sekali tiba-tiba tak okay. Ya, walaupun keadaan bagus, semuanya okey. Tapi benda tu tak okey. Apa sebab? Itu mungkin kita panggil sebagai wake up call. Wake up call. Something is not right, man. Dah lama ni benda tu jadi. Jadi apa maksud dia? Yang pertama sekali, amalan gaya hidup tak sihat. Ya, anda tengok badan anda dekat depan cermin. Gemuk. Berat badan anda meningkat, perut boncit, tak pernah buat senaman. Ya. Gigi berkarah, kenapa? Kerana rokok. Semualah. Tengok. Tik. Semua ada. Tunggu menunggu masa je. The thing happen. Jadi, macam itulah cerita dia. Yang saya cakap tadi yang umur 22 tu, macam itulah cerita dia. Daripada kecil lagi dah merokok. Kesiannya. Jadi, macam mana? Memang kata orang tu, dia tak boleh nak lepaskan. Rokok tu macam nak gila. Ya. Okay, sayangi adik anda, so stop merokok. Is it? Itu cerita dia lah. Anda Stop sayangkan merokok. benda tu, itu dia. Itu kena buang. Okay, alright. So, Doktor, Ya. kita nak baca kisah realiti sebenar lah. Okey. Ni kredit tu Min Mokhtar. Kalau siapa yang layan dia punya NGL. Okay. Min, aku baru kahwin. Dah 7 bulan. Tapi sedih lah. Suami mati pucuk. Awal-awal kahwin okey sangat. Lepas stres kerja, kena marah manager hari tu. Lepas tu ED. Dah berapa kali pergi trip, New Year pun sambut sekali tapi nothing. Dah try beberapa kali, tahan seminit. Macam tu je, Min. Okey, doktor boleh tak explain sikit? Ada solution ke? Okey Ada lah. experience ke? Yalah, apa tidak. Ya, kalau pasangan sendiri mendapati memang ada sesuatu yang tak kena, memang betul-betul lah sesuatu tak kena. Tapi soalnya yang mengalami masalah ni pasangan yang ada masalah kan. Yang diri you okey. You pun faham jugalah. Siapa yang kena marah tadi? Pasangan yang kena marah kan dan sebagainya. Jadi mungkin stres lah. Kita nampak stress related ED. Stress related ED ni memang banyak orang tak kenal tau. Jadi dia fikir apa stres pun hari tu berkobar-kobar. Kali hari ni tak boleh. Apa sebab? Tadi kena maki. Dalam macam tu, pening kepala, bengang. Perasaan geram tu tak dapat lepas dan sebagainya. Habis tu, pasangan pula ajak macam mana nak buat. Affected Yalah, lah. gesel pun tak jadi juga. Okeylah, relax lah abang. Ya, relax. Ya, stress related ED tu cerita dia lah. Dalam macam tu, anda pergi dapat rawatan anda tak tahu benda ni stress related.
anda lagi stres. Dah lah dapat rawatan, doktor cakap, entah apa-apa doktor cakap, kasih makan ubat pula lagi stres. Macam tu lah. Jadi, it is really stress related lah. Jadi, yang saya nampak di sini kan, kes-kes yang mana perkara tu berlaku macam tu, mendadak. Tak ada sebab, tak ada apa-apa berita, tak ada apa-apa cerita. Sekali tiba-tiba berlaku. Tapi cerita yang stres tu, stress related. Ya, memanglah kalau kita tak faham, memang benda tu menjadi lagi tekanan. Dahlah kita ada tekanan, kita mengalami tekanan kerana fungsi tadi tak berfungsi. Macam itulah cerita dia. Jadi di sini yang mustahak sekali anda perlu tahu, anda memang ada problem stres, ya. Dan mungkin sama-sama cari jalan macam mana nak legakan stres, dan mungkin tengok cara macam mana pemulihan tu boleh dilakukan. So first thing first, I think communicate dengan pasangan. Cerita Betul. dekat isteri dulu. That's right. Isteri pun tahu dah punca lakinya stres. Exactly. And then cure stress tu dulu, and then bila dah tak berjalan, kita pula macam pakar. Kalau dah tak jalan, baru pergi jumpa pakar, kan? Betul. Okey. Nak tanya pasal ketagihan onani, dia satu risiko lelaki jadi mandul? Okey. Kalau kita cakap tentang onani, kita tak nafikanlah. Memang benda itu menyeronokkan. Benda itu berlaku secara sengaja, mungkin tak sengaja, ataupun mungkin kita diajar oleh kawan-kawan kita, mungkin agaknya benda tu entah macam mana kita lakukan. Apabila kita rasa satu keseronokan, sudah tentu kita nak lakukan. Dan kita dapati banyak kebaikan. Kebaikan macam mana? Kita rasa seronok, kita rasa nyaman, kita stres pun dapat kurang, kita boleh tidur dengan nyenyak. Okeylah. Tapi anda bayangkan, tak letih ke? Letih, lesu, penat, sakit belakang lah, bangun pagi, lewat lah. Habis tu concentration kita tak sempurna lah, kita macam mengantuk dan sebagainya. Macam Mat Gian macam tu. Jadi bayangkan, itu dah keterlaluan. Ya. Jadi kalau kita lakukan sekadar untuk melepaskan perasaan yang mungkin perasaan berbahaya, ialah takut-takut nanti pergi jumpa dengan perempuan kat luar ke apa ke, buat hal nanti susah kan, daripada kita buat tu semua. Nanti masalah lain pula muncul kan. Tak apalah kita lepaskan, tapi dengan syarat lah kan kita lakukan kerana nak melepaskan perkara yang tidak baik. Dan kita lakukan sekadar itu saja, not more than that. Jadi okeylah. Jadi kita kena faham benda ni. Ya. Jangan kita over limit. Apabila kita over limit ni kita panggil sebagai kompulsif. Jadi kompulsif. Jadi kita terpaksa. Ini mendatangkan masalah, kita panggil sebagai ketagihan. Bahaya lah. Iyalah. Kesian pula kalau ada isteri tapi dia lebih puas buat sendiri. Ini yang kita khawatir ni. Ada kes Ada. Sampai isteri dia pun tak tahu kenapa. Kesiannya. Ya, sampai satu ketika isteri dia nampak, rupanya si Mamat ni apa dia buat? Dengan dia punya smartphone pergi tengok macam-macam dan sebagainya. Tak boleh. Ya, macam itulah. Kata orang tu dah seronok dengan satu perkara macam tu, memang sukar nak hilang. Jadi anda kalau dapati anda dah masuk dalam golongan yang macam tu, anda dah dalam kategori ketagih tau. Perlu berjumpa dengan doktor. Doktor yang pakar dalam bidang ni semua ni, ya, kaunselor dan sebagainya yang dalam bidang ni untuk selesaikan. Itu satu aspek tentang onani. Lagi satu yang banyak lelaki yang lakukan, satu ketika tu, lepas tu baru dia sedar. Tak bagus, tak baik. Kenapa tak bagus, tak baik? Dari segi hukum hakam, salah, tak betul. Salah, tak betul. Kita mengganaskan tubuh badan kita. Kita menganiaya tubuh badan kita. Betul kan? Ini tubuh badan anda. Anda perlu sayang dengan tubuh badan anda. Tapi anda memukul, menggesil, memuntah dan sebagainya. Kan menyakitkan, boleh mendatangkan mudarat. Malahan kajian di Korea menunjukkan mereka yang terlalu taksub dalam hubungan onani boleh mati pucuk kemudian hari. Itu cerita dia. Scary. Takut kan? Okey, apa kan nak takut kayu? Betul, ini kajian ni bukan main-main. Jadi macam mana? Kita tak tahu limit kita. Kadang-kadang limit kita terlampau ketara sangat kerana kita lepaskan perasaan kita. Bukan cara macam tu. Okeylah. Okey, macam mana pula? Ada kaitan dengan masalah kesuburan. Dia macam ni tau.
Tak ada apa-apa. Pasal apa? Setiap kali kita keluarkan, air mani itu masih ada. Tak ada masalah. Lelaki menghasilkan 70 hari-hari. Lelaki menghasilkan 70,000 sperma setiap minit. Lebih kurang 100 hingga 300 juta sperma setiap hari. Banyak, penuh. No problem. Tapi tahu sajalah, anda main keluarkan anggota anda lemah, letih, penat. Kadang-kadang anda pancut pun tak pancut dengan penuh, tak cukup dan sebagainya. Mungkin perkara macam tu mungkinlah kalau kita nak kaitkan dengan kesuburan, masalah kesuburan, mungkin tak dapat berfungsi dengan sempurna. Mungkin ejakulasi dia tu ejakulasi meleleh mungkin. Tak masuk betul dan sebagainya. Mungkinlah kita nak cakap pun susah kan. Juga. Boleh jadi faktor. Tapi kalau nak katakan secara tetap mendatangkan masalah kemandulan, tidak. Lagi satu yang anda mungkin perlu tahulah kan. Anda bayangkan selama ni anda main pukul anggota anda. Benda tu dah selalu dipukul. Sekali lama-lama anda dah dengar tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Anda pun dah tak buat apa-apa. Anda buat bodoh, tak sentuh, tak buat apa. Apa jadi dengan anggota kelamin anda? Jadi biol lah. Jadi biol tu mana? Tidur lah. Tidur. Mengecut. Sekali anda pun terperanjat. Kenapa aku mengecut? Hari tu nampak segar, elok. Ini sekarang mengecut. Kerana aku onani ke? Tak, itu onani buat dia macam segar sikit. Tapi itu bukan cara dia, tak betul kan? Tak baik. Tapi tak buat pula jadi macam ni pula. Jadi macam mana katnya? Kita kena sedarlah. Kerana ini kita tak gunakan. Itu cerita dia. Jadi kalau tanya dengan saya, apa doktor nak buat macam ni? Okeylah. Kahwin. Ya. Betul lah kalau cakap kahwin, alhamdulillah. Tapi jangan pula kita nak kahwin pasal benda ni. Sebab tu. Janganlah. Itu nyaya, kes nyaya tu. Wanita tu kes nyaya. Dia bukannya kata orang tu satu alat permainan ke apa ke, tidak. Dia manusia macam you juga. Perlukan naluri, perlukan semangat, perlukan kasih sayang, cinta dan sebagainya. Jadi tak boleh. Jadi sini anda perlu tahu, okey, kerana aku tak usik dia jadi macam tu. Bolehkah aku usik? Dalam pandangan Islam macam mana? Perkara ni pernah diketengahkan kepada siapa tahu? Imam Al-Nawawi. Ya, para sahabat tanya dengan Imam, Imam, kami semua kalau pergi keluar daripada kawasan kami nak cari nafkah. Lepas beberapa bulan kami balik, pasangan kami mengeluh. Kenapa benda ni kecut? Kenapa tak aktif? Macam mana Imam? Apa nak buat ni Imam? Jadi macam mana nak buat? Imam cakap, tak salah kalau kita membelai anggota kita. Macam kepala kita sakit, kita membelai. Badan kita urut-urut sikit. Tak salah kita buat benda tu. Ya, tak salah. Tapi bukan onani kita belai. Bukan keluarkan lah. Tidak, membelai. Jadi sambil kita membelai, kita rasa. Makna tindak balas dengan sentuhan tu berlaku. Sentuhan tadi membikinkan perasaan. Dan perasaan tu memberikan semangat kepada bahagian itu. Jadi kita boleh gunakan minyak ke apa ke. Tapi jangan pula mengarut. Minyak dap lah, minyak ular sawa lah. Minyak lintah lah. Minyak gamat. Sampai jadi gamat kita. Tak ada. Yang gamat tu pun dah hapus, dah lupus katanya. Gamat. Yang digunakan untuk tujuan tu. Okeylah, yang lintah dan sebagainya mungkin dah tak ada lagi. Pasal apa? Kita gunakan semua ni. I know. Ada satu... Dulu pernah nampak dekat iklan minyak belacak, ikan belacak. Macam-macam ikan belacak. Belacak sekarang mungkin hidung belacak pun tak nampak. Takut nampak orang. Okey. Jangan. Semua tu mengarut. Yang mustahak sekali ialah kita gunakan krim yang sesuai. Ya, lotion yang sesuai, yang selamat untuk anggota kelamin kita, yang selamat untuk kulit kita dan sebagainya. Jangan buat benda yang dah dilarang. Betul. Tapi sekadar untuk macam doktor kata tadi, macam Betul. bagi feel, janganlah tinggalkan terus. Betul. Macam tu sampai dia kecut dan sebagainya. Yes. Okay, one last question. Macam tadi doktor kata kalau sakit tuan, jumpa pakar. Kalau yang ketagih
pornografi tu macam mana? Okey, ini yang lagi satu kita Nak khawatir ni. jumpa siapa? Dia ni ada kait juga dengan ketagihan. Apa-apa ketagihan tu macam itulah. Ketagih rokok, jadi tak boleh tak boleh nak lepaskan rokok. Jadi tak pun kena dapat kata orang tu bimbingan supaya kita dapat melakukan kepada diri kita untuk mengelakkan daripada rokok. Sama juga dengan onani, sama juga dengan kata orang tu menonton porno dan sebagainya. Jadi anda bayangkan, anda menonton porno memang anda rasa seronok. Apabila anda rasa seronok, anda akan rasa cergas dan dengan cara tak langsung macam-macam perkara yang lain akan muncul dan timbul. Akan sentuh anggota kelamin anda, mungkin pancutan akan berlaku, klimaks akan berlaku dan sebagainya. Jadi ini semua ni sedikit sebanyak memberi satu getaran kepada jiwa anda, kepada kesihatan anda dan sebagainya. Jadi kalau dah terikat dengan amalan tu memang sukarlah kan. Jadi anda percaya kononnya kalau tak tengok porno, benda anda tak aktif. Ini salah pendapat. Banyak kan orang yang saya dapati. Dia cakap, okey doktor, benda saya tak aktif. Tapi apabila saya tengok benda tu porno aktif. Okeylah, siapa-siapa pun tengok memang aktif. Memang kepala otak kita macam tu, kepala otak orang lelaki. Memang perkara-perkara kata orang tu yang menghayalkan, yang menyeronokkan, merangsangkan akan jadi aktif. Tapi setakat tu aja, it's all in the mind. Tapi sekarang ni, kita nak berintimasi dengan pasangan kita. Kita kena fokus kepada dia. Kan? Fokus kepada pasangan kita, ya, menikmati kata orang tu, interaksi-interaksi yang memerangsangkan antara kita dengan pasangan kita. Bukan kita buat semua ni, tengok tu, tengok ni, buat tu, buat ni dan sebagainya. Makan ubat kuat, makan tu, makan ni. Tidak. Kan? Dah salah laku lah. Memang kita nafikan. Lagi satu saya nak beritahu. Kalau dah ketagih dengan porno, anda akan dapati ereksi anda akan gagal. Anda akan mengalami kita panggil sebagai disfungsi erektil akibat menonton porno. Oh. Yes, boleh berlaku. Ya, kadang-kadang pelik tengok porno, okey. Sekali dengan pasangan tak boleh. Nak buat apa-apa tak boleh. Pening kepala. Sebab kita dah ada expectation. Exactly. Kan? Lepas tu bila dengan pasangan, dia tak macam tu. Betul. Semuanya all in the mind. Jangan. We must be in reality. Kesiannya. Kesian isteri. Itulah berlaku banyak kes yang akan kendalikan macam itulah cerita dia. Jadi soalnya ketagihan perlu mendapat rawatan untuk menyelesaikan elemen ketagihan tu tadi. Itu cerita dia. Alright. Okay. Last, doktor mungkin boleh bagi sedikit pesanan kalau ada suami ataupun lelaki yang memang takut nak pergi jumpa doktor, nak tahu lagi dengan lebih lanjut, nak rujuk pakar, boleh tak bagi diorang sikit macam wake up call? Okeylah, macam sekarang saya fikir soal kesihatan tu dah jadi macam keperluan. It's your rights dan keperluan untuk kita. Jadi kita perlu ambil seruan tu. You must be responsible to your health. Jadi apa-apa yang tak kena, you kena rujuk kepada doktor. Siapa lagi nak rujuk? Okey, tapi boleh ke you rujuk dengan Dr. Google? Dr. Google? Apa ada Dr. Google ke? Ada, tapi bukan Dr. Google. You just tulis saja apa you ada, nanti macam-macam cerita, macam-macam folder akan keluar. Itu tak bermakna yang you ada masalah tu semua. Berapa ribu folder keluar, itu semua penyakit juga? Tidak. Itu cuma gambaran. Ataupun mungkin maklumat-maklumat yang perlu you tahu. Setakat tu aja. Kan? Tapi kesudahannya berjumpa dengan doktor. Jadi pasal itulah kalau tanya dengan saya tak percaya dengan online treatment tau. Ya, ada. Tapi saya tak pasti sama ada benda tu boleh ke tak boleh ke, sah ke tidak, saya tak tahu. Apa-apa masalah pun kita rujuk kembali dengan doktor. Ya, rujuk Itu dengan cerita. pakar. Yes. Jadi kalau kita dah jumpa dengan doktor, doktor tu dah jadi macam kita punya kawan, inverted comma kawan. Tapi you tak boleh cakap doktor tu kawan you. Dia doktor you, jaga you kan. Jadi kalau you dah jumpa, pemeriksaan dilakukan, you dah ada rekod, apa cerita dan sebagainya, senang untuk you balik kepada doktor. Ya, itu cerita dia. Tapi jangan pula dengar yang online ni, habis tu rawatan-rawatan
apa kata orang Ubat tu, segala ubat-ubat macam. mengarut lah, all the shortcut lah, itulah, inilah dan sebagainya, jangan. Jadi di sini kan jangan kita simpan dalam hati kita buat bodoh ke, mendiamkan diri. Soal derita dalam diam ataupun derita dalam sepi ni dah tak seharusnya tak boleh berlaku. Okey? Macam mana? Kan? You are responsible to your health. Ya. So take care of your health. Jumpa doktor. Ya. Jangan merapu sana, merapu sini. Makan ubat tu, makan ubat ni. Okey? There you are. Itu cara dia. Okay. Kat sini kita nak simpulkan dan ringkaskan. First thing first, you have to take care of yourself first. Exactly. Sebab macam mana sekalipun sakit, macam mana pun Wak Ima yang kelamin ke apa sekalipun kan, tuan, puan. Itu badan kita ni amanah Allah, Tuhan Betul. dah bagi. So kita kena jaga. Kalau kita boleh rujuk dengan pakar, rujuklah pakar. Jangan malu, jangan segan. Kalau you simpan derita tu you sorang-sorang, kesian orang yang ada di sekeliling you. Mungkin affect kan. Exactly. Apa tidak kan? Tapi you mesti nak sayang diri you dululah. Yes, you have to You love yourself first. Yeah. Okay, dengar tu. That's it for today. Thank you so much doktor sebab Thank you. bagi kita dapat belajar banyak perkara walaupun saya seorang perempuan, at least we know apa tu sakit tuan. Kan? Exactly. Thank you so much. We'll see dekat next episode for Borak Pak Enma. Bye bye. Bye bye doktor. Bye. Thank you.